Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah, Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi juga seperti 7 lapis langit, yakni 7 lapis bumi. Dan Allah lah yang menurunkan segala pekerjaan di antara langit dan bumi. Hikmahnya supaya kalian, hei manusia, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tiap-tiap makhluk, dialah zat yang maha amat berkuasa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi dengan sekian perkara nisbah pengetahuannya. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, hamba ni diminta oleh sahabat hamba Ustaz Bukhari bin Abdul Rahman minta ganti, tak pernah lagi sampai ke surau ni kali pertama. Minta ganti kerana beliau berhalangan untuk hadir pada malam ini mengisi jadual kuliah beliau di sini. Dan sedang moleknya hamba kuliah hamba buat malam ni cuti juga di Kota Damansara tu kerana AJK surah dia tu meninggal dunia pun tadi. Minta supaya tangguh kuliah malam ni kerana terkejut. Jadi oleh kerana tu hamba pun terimalah minta tolong daripada sahabat hamba Ustaz Bukhari bin Abdul Rahman untuk mengisi kuliah maghrib di surau Al-Ikhwan ni. Dan hamba tak tahu nak kecek ke apa, moga bukan jenis kaki ceramah. Hamba bawa kitab Minhajul Abidin, kitab syarah bagi Minhajul Abidin, namanya Sirajul Talibin, karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Kadiri. Al-Kadiri itu Kediri lah, di Indonesia. Seorang ulama Jawi yang menulis syarah bagi kitab karangan terakhir Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jadi yang membawa jilid pertama untuk pengisian kita pada malam ini. Barangkalinya para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, sudah ada yang mengajar kitab ni di surau ni? Ada? Sudah ada? Ada? Tak ada lagi? Kalau ada, kau lagu mana? Ada dah? Ada dah deh? Kita ada lagi sebagai ilmu untuk kita. Kalau sudah ada dah sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Kalau sudah mengaji dah, kita anggap sebagai tazkirah. Ulang kaji balik. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan oleh muhyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya dengan peringatan itu dapat manfaat bagi orang mukmin. Kalau kita tak ada lagi mengaji, anggaplah sebagai innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi apa, cuba bawa pada para hadirin semua untuk kita sama-sama hayati apa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, seorang tokoh ulama yang sangat hebat, beratus karangan dia.
dalam pelbagai bidang ilmu. Pelbagai bidang ilmu, sama ada ilmu mantiq, ilmu usulul fiqh, begitu juga ilmu usuluddin, ilmu fiqh, lebih lagi ilmu tasawuf. Beliau akhirnya cenderung kepada ilmu tasawuf, dan salah satu daripada karangan yang masyhur dalam ilmu tasawufnya ialah kitab Bidayatul Hidayah sebagai mubtadi, orang yang mula-mula nak mengaji ilmu tasawuf. Begitu juga kitab Ihya Ulumuddin, itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat hebat, kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini kitab Minhajul Abidin, itu karangan yang terakhir sebelum beliau wafat. Ini karangan yang terakhir. Dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini digelar dengan hujjah. Hujjah, orang nak dapat gelaran hujjah ni mesti ingat di dalam kepala otak dia 300,000 hadis, sanad dan matan dalam kepala otak, bukan dalam laptop. Dalam kepala otak dia kena ingat 300,000 hadis. Kalau Al-Hafiz, Huffaz zaman dulu, orang yang hafal hadis 100,000 hadis baru dapat gelaran Al-Hafiz. Hafal hadis 100,000 hadis. Hafal Quran tak dapat apa-apa gelaran. Kenapa? Kerana semua ulama dulunya hafal Quran sejak daripada budak kecil lagi. Itu lagu tu. Zaman kita ni Al-Hafiz hafal Quran lah. Tu pun hafal sungguh dak tahu lagi. Ingat ke dak tahu. Hafal nak boleh ingat saja, tapi jaga susah. Dia hafal ni mudah berbanding kita nak jaga balik apa yang kita hafal. Itu susah. Sebab tu ulama Jawi kita, dia agak beza dengan ulama Arab. Kalau ulama Arab, mereka hafal Quran dulu. Umur 7 tahun tu sudah hafiz dah Quran. Kemudian barulah hafal segala mutun ulum diniyah ataupun ulumul arabiyah. Hafal matan-matan ilmu bahasa Arab, seumpama Jurumiyah ke Imriti ke Alfiyah ke, barulah mereka terjun mengaji ilmu-ilmu ulumuddiniyah dan arabiyah. Itu cara ulama-ulama Arab dulu. Sekarang pun gitu juga. Tapi beza ulama Jawi kita, mereka hafal matan-matan ilmu dulu. Zaman dulu, tutup guru pondok dulu. Dan mereka mengaji ilmu bahasa Arab dan ilmu agama, dirasat diniyah wal arabiyah, sehingga sampai ke Mekah alim. Al-Quran belum dihafal lagi, hafal sikit-sikit gitulah. Maknanya bukan 30 juzuk. Bila sudah tua, warok, alim, barulah mereka mula menghafal Quran. Banyak tutup guru pondok kita dulu hafiz Quran ni di akhir usia mereka. Akhir usia. Sebab kerana mereka hafal Quran ketika itu dengan keadaan mereka warok, memahami makna Quran, balaghahnya Al-Quran, bahasa Al-Quran, makna yang nak disampaikan oleh Al-Quran. Ketika itu mereka warok, mereka tua dah, ketika itu baru hafal Quran. Itu agak beza sikit. Kemudian mari generasi kemudian ni banyak buka tahfiz. Baguslah hafal Quran. Tapi banyaknya sekerat jalan jadi dia. Banyak sangat tahfiz sekarang ni. Kalau di Sungai Buloh tu beratus tahfiz. Beratus. Tetapi hasil, kita nak tengok hasil dia. Pencapaiannya agak samar. Agak samar, tidak jelas. Adakah sudah hafiz betul-betul, hafal Quran, ingat betul-betul. Ini kelemahan-kelemahan kita di akhir zaman ni lah. Baik. Kalau begitu para hadirin semua, hamba petik sikit daripada kitab Minhajul Abidin. Qala Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali, al-aqabatul ula, halangan yang paling utama dan pertama di dalam perjalanan kita manusia menempuh
pancaroba, ujian, ibtila daripada Allah untuk menjadi seorang hamba, sebenar-benar hamba kepada Allah, ialah wahya aqabatul ilmi, ialah halangan menuntuti ilmu. Ini. Kita sedia maklum Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni ialah untuk ibadat pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan liya'budun. Lam pada kata liya'budun tu dia panggil lamul ta'lilil hikmah. Hikmah Tuhan buat kita manusia ni supaya ibadat. Supaya ibadat. Maka nak ibadat bagaimana kalau kita tak kenal siapa yang nak dima'bud, nak disembah? Kita yang nak ibadat. Zat yang kita nak ibadat tu dipanggil ma'bud, yang disembah. Kita yang nak menyembah. Zat yang nak disembah tu dipanggil ma'bud. Maka kerana itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam menafsirkan ayat tersebut, liya'budun ay liya'rifun. Liya'budun makna menyembah, beribadat itu dengan makna mengenal. Liya'budun ay liya'rifunani wa ya'buduni. Mengenal aku, kata Allah, dan menyembah, mengabdi, menjadi hamba hanya kepada aku. Karena ibadat ni ialah tagangan zahir, habuan zahir. Nanti kita duduk semaya tadi kan, ibadat. Nampak qiyam, rukuk, sujud, iktidah, duduk antara dua sujud. Itu habuan zahir, ibadat. Tapi yang terpenting daripada ibadat yang kita lakukan dengan arkan jawarih, dengan anggota tubuh badan kita yang zahir ni, ialah hati. Apakah benar-benar kita merasa hamba kepada Allah Ta'ala? Maka kerana itu kata ulama, batin bagi ibadat tu ialah ubudiyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidak diperintah mereka itu manusia ibadat kepada Allah, melainkan supaya mereka mukhlis. Mukhlis, orang panggil ikhlas mukhlisi. Mana kita ibadat saat ni, kita duduk semaya tadi, ataupun kita sedang mendengar ni ibadat ni. Mendengar ilmu ni pun ibadat. Jangan kata buang-buang masa sambil-sambil nak masuk ibadat waktu isyak semaya pun. Tidak. Ni pun ibadat ni. Nuntut ilmu ni sendiri ialah ibadat. Jadi kenapa tu? Kenapa kita duduk semaya, kita mengajar, kita mengaji, kita berdengar? Kerana apa? Kalau raja'an li thawabillah wa khaufan an iqabillah, kerana harap pahala daripada Allah dan takut seksa daripada Allah, maka itu dipanggil kita hamba kepada Allah. Ikhlas mukhlisin dipanggil. Kita semaya, kita puasa, kita buat apa sahaja ibadat perintah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana nak ke pahala dia, nak ke syurga dia, nak kepada janji-janji baik daripada dia. Dia duk janji dalam Quran, dalam hadis. Dan kerana takut seksa dia, azab dia, dosa dia berjanji, itu dia panggil ikhlas mukhlisi. Ada hak tu pun, tinggi bukan main dah tu. Tinggi dah tu. Takut mengajar kerana apa? Kerana nak setali raut lepas ni. Ada siapa surat habis dapat tu, dapatlah hak dunia tu dapat. Akhirat esok ambolah kalau Tuhan tanya, Pak mu buat apa di dunia mula? Semangatlah saya ceritanya, ya Allah, saya mula mengaji agama, lepas tu balik duduk mengajar ke surau masjid, menyebar ke agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Tuhan kata dusta. Sudahlah, bohong. Mengajar mula supaya dapat duit. Siapa surat orang bubuh dah tu, salah raut lepas mari syok kat gerai sini. Baru dapat dah tu. Habis ya. Man kana yuridu harsad dunya
nu'tihi minha. Siapa yang nak habuan dunia, maka kami beri. Mak dunia ni ada harga pun di sisi Allah Taala, betul tak? Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir bi syurbatil ma'i. Kalaulah dunia ni Tuhan kata, Nabi kata dalam hadis dia, ada harga seberat sayap nyamuk di sisi Allah Taala. Aja. Sayap nyamuk berat tak? Cuba timbang tengok dalam kilo. Terjejah tak dia punya jarum kilo tu kat sini. Sayap nyamuk. Kalau ada harga dunia di sisi Allah seberat sayap nyamuk, masaqal kafir bi syurbatil ma. Allah tak akan bagi minum seorang kafir pun dengan seteguk air. Seteguk air pun Tuhan tak akan bagi minum. Apa tu? Cuba kita tengok. Orang kafir apakah dia tak boleh minum seteguk air? Oi. Boleh minum. Banyak pada kita lagi. Kadang-kadang kaya lebih pada kita pun banyak. Mewah. Apa nak tunjuk tu? Dunia ni tidak ada harga di sisi Allah. Tak ada. Tu sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila tentera Islam hak duduk di gunung Bukit Uhud tu turun berebut harta ghanimah di dalam peperangan Uhud, sehingga menyebabkan diserang kembali oleh puak-puak kafir musyrikin, diketuai oleh Khalid Al-Walid. Belum masuk Islam lagi Khalid Al-Walid ketika tu, mengakibatkan kalah tentera Islam ketika tu. Maka dia bersyair, kata hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minadh dhalili. Itulah dunia. Hiya dunya, itulah dunia. Aqallu minal qalili, benda yang paling sedikit daripada benda yang paling sedikit. Paling sedikit sekali. Dunia ni kalau kita dapat sebutir bumi ni milik kita seorang, tu pun mustahil. Kita ni pakat belaka datang ke dunia ni. Kalau kita dapat sebutir bumi ni milik kita seorang, semua gerai tanah atas muka bumi, jangan kata tanah, pak laut tu. Gerai tanah laut, gerai laut tu nama kita seorang. Sebutir bumi ni milik. Sikit lagi. Sikit nak banding dengan akhirat. Kerana orang Allah Ta'ala balah terakhir keluar daripada syurga. Orang yang terakhir keluar daripada syurga. Syurga yang Tuhan balah ke dia. Dia ni terakhir ni keluar daripada neraka ni. Masuk syurga terakhir sekali. Terakhir keluar daripada neraka. Kerana ada iman sebesar zarah. Akidah yang sahihah. Walau sebesar zarah. Maka dia masuk syurga setelah mana dibakar berapa ratus tahun dalam neraka. Paling sikit dan kecil syurga Allah Ta'ala balah 10 kali lebih luas daripada bumi ni lagi. Kira-kira. Itu nak rayawi. Besar tak besar akhirat. Luah tak luah akhirat. Tapi perkara-perkara begini ni memerlukan kepada keimanan yang kuat, keyakinan yang teguh, serta keinginan yang tinggi, hemah yang tinggi, hemah dalam perut kita ni. Kalau kita duk baca saja hadis, tahu belaka, lau ya'lamun nas, contoh Nabi kata, kalau manusia tahu ma fin nida wa fi safil awwal, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fi safil awwal, kalau manusia tahu, manusia tahu belaka kelebihan azan, kelebihan duduk saf tamu. Nabi kata pasti kalau mereka tak dapat duduk saf tamu atau jadi tukang azan, muazzin, dengan cara kebiasaan melainkan dengan cara buat pilihan raya, mereka akan buat pilihan raya. Kenapa? Berebut nak duduk saf tamu dengan jadi muazzin. Betul tak? Berebut tak kita nak duduk saf tamu? Berebut nak jadi Tok Bilal. Dia rasa tak berebut tu cokek orang lain tak ni. Gilah, emunglah Tok Bilalnya gigi. Kayak gitu. Apa tu? Tahu. Tapi kerana yakin kita tu hanya sebatas ilmu yakin. Tak naik kepada tangga ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Dan hemah kita tidak kuat, tidak tinggi. Tidak betul-betul di atas bintang Suraya. Kata pepatah Arab, himmatur rajul fawqa Suraya.
Hemah seorang jantan yang sebenar, jantan yang asli mesti lebih tinggi daripada bintang tika di atas langit tu. Suraya tinggi, nak kata tingginya. Nah, kita tidak jantan asli lah kita. Nah, ada cokek orang lagi. Soh kosong depan. Dia berebut tolak, bukan berebut nak masuk dah. Itu dia panggil isaru bil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain pada buat ibadat itu ialah makruh. Itu tengok. Maka memerlukan kepada hemah yang tinggi dan yakin yang kuat, yang teguh, yang hebat. Barulah orang panggil kita dapat laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Batin daripada batin ubudiyah dipanggil ubudah. Tinggi lagi tu. Tinggi lagi tu. Nah, zahir ibadat, batin ubudiyah. Batin bagi batin ubudiyah tu ialah ubudah. Hak ni tinggi ni. Berapa tinggi? Orang yang mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah semata-mata nak kepada Allah, nak ke Tuhan. Liyuriduna wajahahu, kerana nak kepada zat Allah. Yuriduna wajahah ay zatah, nak kepada zat Allah Ta'ala semata. Ni tinggi ni. Ni payahlah. Nah, tapi bukan mustahil, boleh diusaha dengan riyadah mujahadah. Ini jalannya oleh tasawuf tu, riyadah mujahadah. Tu. Ikhlas tersebut dipanggil ikhlas mukhlasin. Sebagaimana hak iblis bersumpah depan Tuhan. Qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin dia panggil, ikhlas mukhlasin. Qala katanya iblis bi izzatika, demi keagungan engkau wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesak ke semua anak cucu cicit Adam. Nah, sebab tu syaitan ni musuh yang sangat nyata. Nah, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan yang bagi kamu tu musuh yang amat nyata. Tetapi ada lagi musuh yang lebih jahat daripada syaitan. Siapa? Iaitu nafsu kita tu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh bagi kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu tu sendiri. Tu hak jahat. Lebih jahat pada syaitan. Ya. Tu lebih jahat pada syaitan. Adakah syaitan tu baik tak? Tak, syaitan tu memanglah jahat. Tapi ada lagi yang terlebih jahat daripada syaitan. Siapa? Nafsu kita sendiri. Sebab tu kata ulama, dia kata ni, tawaqqa nafsak la ta'man ghawailaha. Mu kena beringat dengan nafsumu. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha. Jangan mu berasa aman sentosa dengan tipu daya nafsumu. Sebab apa? Sebab nafsu ni dia lebih bahaya daripada syaitan. Khatir, lintasan yang dibisik oleh syaitan dengan nafsu dia beza. Katanya Imam Ahmad Ad-Dardiri, khatir syaitaniyah, bisikan daripada syaitan, dia hanya berbentuk silawan, seru dia mari dalam perut kita. Buat maksiat ni seru. Gitu. Dia tidak senjuh, dia tidak paksa. Buat tak gitu. Dia marilah. Dia mari dalam hati kita. Kalau kita ikut, barulah dia pun tazyin. Dia perhias. Comel, bagi comel, nampak comel. Suratul maksiyah tersebut. Gambaran maksiat tersebut dia bagi nampak comel. Kalau kita istighfar, kita lawan astagfirullahalazim. Habis. Dia mari hak lain pula. Sebab tujuan syaitan supaya kita jatuh kufur dengan Allah Ta'ala. Cukup. Selagi mana seorang manusia tu tak kafir, selagi tu syaitan tak rehat. Dia akan tetap buat hijau. Dia tak ada masa nak minum kopi dulu, nak isap rokok dulu, tak ada. Tu syaitan dah. Dia straight buruk. Tapi dia mari gitu, seru. Kalau kita lawan, dia mari hak lain pula. Dia mari hak lain pula. Berbeza dengan nafsu. Nafsu ni seperti budak-budak, anak-anak kecil kita yang merengek-rengek apabila nak barang permainan
Kita ada anak kecil kan. Kalau bawa pergi ikut supermarket ke mana-mana, ada mainan yang dia nak, sudahlah. Abah, nak mainan ni? Sudah. Kita pun tengok harga. Masya Allah, mahal. Boleh makan seminggu ni kalau beli hot ni dekat sini. Tak payahlah, mahal ni. Beli hot lain. Nak juga. Ya kayak gitu. Tak kira. Ya gelepar dalam supermarket. Sudahlah kita malu kau orang. Tu nafsu tu lagu tu. Buat, cepat. Ya tok gitu. Dia paksa seperti budak-budak merengek dengan orang tua dia bila nak bagi permainan dia nak. Itu khatir nafsaniyah dia panggil. Jangan kita berasa aman. La ta'man rawailah. Jangan berasa aman. Sebab apa? Li'anna nafsal insan. Kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia. Nafsu seorang ya. Nafsu apa? Nafsu hamba lah. Nafsu seorang lain lah. Nafsu saya seorang ni. Nampak je serubai panjang begini semua ni. Nafsu saya seorang ni. Akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Tu. Mana 70 ekor syaitan ni kalau nafsu saya seorang semua pakat habis belaka. Jahat sungguh. Tu mana gitu. Ya sungguh. Sebab sejahat-jahat syaitan tu siapa? Sejahat-jahat jin. Jin tu hak paling jahat sekali iblis. Iblis tu ketua syaitan. Betul tak? Tapi iblis tak pernah mengaku dia Tuhan. Betul? Tak ada pernah dengar. Tak ada dalam Quran cerita iblis mengaku Tuhan. Akulah Tuhan, tak ada. Dia tetap mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Menciptakan aku daripada api. Sedangkan itu ada daripada tanah. Jadi artinya mengaku dia tu makhluk. Allah tu khalik. Gitu. Tetapi manusia berapa banyak dah tokoh-tokohnya mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun, Namrud, Qarun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Tengok. Iblis ngiling pala gila dia kata dia ni berani tu dah. Sebab tu orang duk kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu tak tahu mari mana kata itu. Salah tu. Tak betul. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Biasa dengar dah. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Tak betul statement tu. Sebab apa tak betul? Sebab sebaik-baik jin siapa? Jin yang pernah mengaji dengan Nabi SAW. Sahabat di kalangan jin. Ada? Tu ma'ruf. Ada kitab hadis Musnadul Jin. Musnad jin. Dan Nabi kita ni diutuskan untuk jin. Satu-satunya Nabi yang diberi khususiyah diutuskan kepada jin. Nabi-Nabi lain tak ada begitu. Sebagai Nabi. Diutus sebagai Nabi kepada jin. Itu. Jadi takkanlah sahabat Nabi lebih teruk pada dia kata gitu teruk pula. Teruk pada Fir'aun pula. Tak betul lah statement tersebut. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu salah. Hak betulnya sejahat-jahat jin. Siapa sejahat-jahat jin? Iblis. Iblis tu jin. Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan sebut Allah dalam Quran. Hormat ketua Adam. Semua malaikat hormat. Malaikat Iblis so tak ambil hormat. Kalau gitu Tuhan kata kana minal jinni, adalah ia iblis setengah daripada bangsa jin. Sejahat-jahat jin iblis. Jahat lagi manusia. Siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, dan begitu juga manusia-manusia yang merasa dirinya Tuhan. Saya milik ini. Sudah. Walaupun dia tak kata saya Tuhan, dia tak kata gitu. Tapi orang panggil sifat ananiyah. Keakuan tu. Baik. Jadi batin bagi batin ubudiyah dipanggil ubudah. Mana? Orang yang menyembah Allah, taat perintah Allah, ibadat pada Allah, tinggal apa yang ditegah oleh Allah, semata-mata nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kepada redha Allah, nak kepada qabul daripada Allah. Qabul ni mana? Apa? Redha, ar-redha bi syai' wa isabatu alaih, itu dipanggil qabul. Baik. Kemudian kita tengok Imam Ghazali kata fa aqulu wa billahi taufiq. Maka aku kata hanya dengan Allah Taala sahajalah taufik itu didapat. Ya, perkataan taufik ni dalam Quran Allah Taala sebut setepat dalam Quran. Wa ma taufiqi illa billah.
Tidak ada yang dapat memberi taufik kepada aku melainkan Allah. Setebal Quran 30 juzuk itu sepatah tu sebut taufik. Kata ulama ni isyaratun, i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus bahawasanya taufik tu nikmat yang sangat susah nak didapat. Apa taufik? Iaitu khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Tuhan buat pada hamba tu gagah, semangat, boleh dia nak taat kereta Tuhan. Itu dia panggil taufik. Khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Tuhan buat ring pada hamba tu, semangat pada hamba tu, mampu dia nak ibadat pada Allah. Nak semaya, nak puasa, nak sedekah, nak gapo, dia mampu. Itu. Bukan senang. Nak semaya maghrib berjemaah gini, bukan senang. Nak semaya subuh 2 rakaat, bukan senang. Ramai mana orang tak semaya. Tak ada. Walaupun body ni masuk gym tu tak kira lah body dia. Sadar. Tapi nak akak selimut sekilo tak siapa berat selimut tu. Tak mampu. Itu nak kata tidak diberi taufik, dia panggil khizlan. Apa khizlan? Lawan bagi taufik. Kalau taufik tadi khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah, kalau gitu khizlan khalqul qudrati fil 'abdi 'ala al-ma'siyah aw 'ala ma la yu'nihi. Tuhan buat pada hamba tu mampu dia nak mengerjakan maksiat. Kalau maksiat semangat selalu. Di masjid dia pergi dulu gitu. Di disko pergi. Semangat. Semangat selalu kata ni. Atau tidak maksiat, au ala ma la yu'nihi. Atau perkara yang sia-sia pada agama. Habis masa buat waktu gitu saja. Tengok bola. Jom. Selalu dah. Tengok bola tu pun tidak maksiat. Melainkan dia nak tengok poho orang main bola tu baru maksiat. Kalau nak tengok main bola tidak maksiat. Tapi ada orang main bola tu subhanallah. Ada dah ada ni. Apa tak pandai duk situ, duk nyopos situ dah. Sikit lagi kan. Duk buat benda-benda kosong gitu. Jadi mampu dia. Gagah selalu. Itu dia panggil apa? Khizlan. Al-khizlan. Katanya ulama, al-khizlan kullu khizlan. Orang yang paling, kalau Tok Guru Amir terjemah agak kasar sikitlah. Dia kata orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Gitu. Payah nak terjemah apa? Al-khizlan kullu khizlan. Orang yang paling bodoh daripada sekalian orang yang paling bodoh. Orang bodoh ni banyak. Tapi tanda-tanda hak bodoh-bodoh, dia bodoh sekali di kalangan hak bodoh. Siapa? Anta tafarraqa minasyagharin wa alla tatawajjahu ilaih. Orang yang telah terpisah daripada masa sibuknya, ada masa luang, tetapi dia tidak mahu guna masa luang tu untuk menuntut ilmu agama Allah. Kita kan ada masa sibuk, hijau, cari nafkah ke apa. Ada masa luang, ada masa rehat. Tapi masa rehat tu tidak digunakan untuk mengaji. Orang ni orang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Tengok. Ya talibal khalasi wal ibadati. Wahai orang yang menuntuti kebaikan daripada kebinasaan, mana ikhlas. Orang yang menuntut kelincinan hatinya, licin. Allah Ta'ala sebut, Iblis kata, illa ibadaka minhumul mukhlasi. Aku akan menyesakkan semua anak cucu cicit Adam. Illa, melainkan aku tak boleh nak menyesaknya. Ibadaka, hamba-hamba engkau, humul mukhlasi, yang mereka itu engkau pelicingkan hati mereka. Itu dia panggil ikhlas mukhlasi. Tinggi itu kalau tu'ubudah tadi. Itu kita dapat ikhlas mukhlisin ku, alhamdulillah dah. Semaya sebab apa? Nak pahala, nak syurga, takut ke neraka. Rajaan li thawabillah, khaufan an iqabillah. Tu tinggi dah tu. Bimbang takut kita semaya sebab apa? Supaya orang kata kita orang kaki jemaah, kaki semaya, tuk lebah, orang soleh. Tu li dunia tu. Riya. Kalau riya gitu habis. Al-amalu idza dakhala riya batala. Amal tu bila masuk riya, batal habis segala pahala. Rugi.
Akhirat esok duk ingat kata banyaklah pahalanya. Nah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di padang mahsyar akhirat pula, kami bentang segala amal yang manusia sangka kata banyak pahala sudah didapat, lalu kami jadi debu berterbangan. Ketika tu kat rugi sungguh-sungguh lah. Wa khasira hunalikal mubtilun. Sebab apa rugi tu? Satunya ialah beramal tanpa ilmu. Itu hak besar sekali tu. Sebab tu Imam Ghazali, halangan pertama orang yang nak jadi hamba, benar-benar hamba kepada Allah, dia kata aqabatul ilmi. Halangan roblok menuntuti ilmu. Hati besar. Sebab kalau tanpa ilmu, kita semaya ke, kita puasa ke, berapa Allah, boleh jadi semaya kita tu tidak sah. Tidak sah. Boleh jadi. Tak mengaji hukum muafiq masbuk, tak belajar. Dia mari-mari tu imam nak rokok tu. Dia tak ada dah baca Fatihah tu. Dia bukan muafiq dah. Dia masbuk. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam. Allahu akbar. Rokok dah tu imam. Dia Malik yaumiddin iyyaka na'budu sambung habis. Sami Allahu liman hamidah pun tak dengan rokok. Sujud dah tu imam, duduk antara sujud. Waladdallin. Amin. Allahu akbar. Baru dia rokok. Lepas tu nanti tu imam bagi salam, sekali dengan tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega dah ayat. Dah semai Jumaat. Dah tu. Dok sah tu. Dok dikira rakaat tu. Tu patut dia kena rokok lah. Kalau dia mulakan dengan baca Al-Fatihah selalu, dia tak mula dengan baca sunat, maka dia rokok selalu. Kalau sempat tumakninah rokok imam, maka dapatlah rakaat. Fatihah tak apalah tu imam tanggung dah. Sebab dia makmum masbuk. Kalau dia pergi mula dengan a'udzubillah ke Allahu akbaru kabira, maka dia tengah baca Fatihah, tiba-tiba tu imam rokok, maka dia kena baca sikit lagi. Sekadar bacaan sunat yang dia giglingnya gletnak. Duk pergi mula baca dengan bacaan sunat tu pasal apa? Tahu dah mari lewat ni. Fatihah selalulah. Kalau dia sepak rokok tu makninah serta rokok tu imam, dapatlah rakaat. Wa illa fala. Kalau tidak, tak dapat rakaat, tambah lagi rakaat nanti. Tak ada mengaji. Hok dimaaf ketiga rukuk yang panjang tu kalau makmum mau muaf. Tapi tak ada mengaji. Sami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dia. Kita pun hok tahu sikit ni pun cokeklah kata pak cik. Pak cik nak tambah rakaat lagi tu tak sah tadi tu. Tak sah rakaat pertama tu tak dikira lara. Tuhan ke awak ni? Nak sah tak sah? Yang mahu kita pun. Tuhan tu menyabui. Aduh, Tok Guru tu memang bukan Tuhan, tapi nak menyata hukum Tuhan. Patutnya kena terima kasih lah. Ya ke? Pak cik tak tahu. Pak cik tahu semaya ya. Ngaji-ngaji Pak cik malah. Duk kuliah-kuliah ngajar fiqh, Pak cik tak mutu pergi rokok lu kedai kopi, tunggu isyak kagak baru mari. Terima kasih banyaklah telu ayat patut gitu. Tapi nyadoknya marah pula. Tuhan kau awak ni nak kata sah tak sah semaya orang ni. Biarlah saya buat dah ni. Jangan lama ke masuk dalam Quran kata masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kata pak cik, guano tu gini aku sako tu. Syurga duk sini. Pak cik kata Allah tu imam Tuhan tak termasuk ambo ni di kalangan orang semaya. Pasal apa? Pasal semaya mula tidak dengan ilmu ni. Dengan hawa nafsu. Sudah. Tu. Maka sebab tu Imam Ghazali kata apa? Ya talibal khalasi wal ibadati. Wahai orang yang menuntuti keikhlasan dan jalanan ibadat kepada Allah. Alaika awalan ay ilzam alaika awalan. Yang wajib ke atas engkau pertama-tama sekalinya. Waffaqakallahu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik akan dikau. Apa yang pertama-tamanya wajib ke atas engkau?
iaitu wajib alaika awalan bil ilmi ay bi talabil ilmi, dengan menuntuti ilmu. Itu hak wajib pertama. Ini hak berat. Nah, hatta nak taubat pun dengan ilmu. Nah, kalau kita tak tahu ini dosa, ini salah, bagaimana kita nak taubat? Tak dapat. Maka sebab itulah aqabatut taubah, halangan rablok bertaubat kepada Allah, Imam Ghazali letak di dalam kitab Minhajul Abidinnya ialah aqabatus tsaniyah. Aqabah yang kedua baru taubat. Nah, aqabah yang pertama, halangan yang pertama ialah menuntut ilmu. Kenapa wajib atas kita menuntut ilmu di sini? Fa innahu, kerana sesungguhnya menuntut ilmu. Nah, fa innahu, kerana sesungguhnya istighalu bi talabil ilmi, bersibuk dengan menuntut ilmu tu wajib atas engkau, kerana sesungguhnya menuntut ilmu itu al-qutbu, ialah kutubnya mana paku. Paku ataupun aslu amril ibadah, asal bagi pekerjaan ibadah. Wa alaihi, dan di atas ilmu itulah al-madaru, tempat berputar. Nah, dia tak boleh tubik daripada ilmu. Dia tak boleh keluar daripada ilmu. Nah, kerana agama kita ni bina di atas ilmu. Dinuna bunyanu 'ala ilmi la ala munasabatil aqli. Agama kita ni dibina di atas ilmu. Nah, bukan semata-mata munasabah akal. Seperti puak falsafah kan. Falsafah ni maksudnya dia panggil muhibbul hikmah, filosofia. Nah, asal perkataan falsafah tu bahasa Greek Tua Yunan. Nah, bahasa Arabnya dipanggil muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Pencinta kebijaksanaan. Nak bijak ni kena guna akal, fikiran. Sebab tu falsafah dengan Islam, adakah Islam tolak terus? Tidak. Sebab manusia ni ada akal. Terkadang apa hak dia fikir itu betul, dan terkadangnya salah. Nah, maka ada benda hak dia fikir salah, banyak. Itu falsafah. Antara lain dia fikir, manusia ni bila mati, roh ni pergi ke mana? Tu dia fikir. Tak jumpa takut duk mana roh. Bila mati ni pergi ke mana roh kita? Dia fikir tak tembus. Akhirnya dia reka sendiri. Bila kita mati, bermakna roh kita akan masuk jadi binatang yang lahir, hak baru pula. Ni panggil binatang hak baru pula. Contoh, dia ketika manusia dulu baik, bagus, tolong orang susah, hormat orang tua, buat baik pada ibu bapa. Bila mati, maka dia akan lahir sebagai binatang yang comel-comel, yang cute-cute, anak kucing ke. Kelahiran semula dia panggil. Tanasukhul arwah, berpindah ruh-ruh dia. Dia fikir tu. Jadi kalau dia dulu jahat, zalim, timbuk orang, menindas, zalim, maka bila mati, jadilah dia binatang yang keji-keji. Babi ke, anjing ke, apa dah tu ni. Jadi kalau dia nak berubah balik, ketika mana dia babi tu, dia kena buat baik. Bila mati jadi babi, mungkin jadi anjing pula ke, atau rama-rama, kupu-kupu ke, ikutlah. Dia fikir gitu. Gitulah kita ni. Kelahiran semula, tanasukhul arwah. Lepas tu ada kiamat. Tak ada kiamat. Tu pasal apa tu? Siapa yang ikut gitu, kufur. Bila marinya Islam, cerita ada kebangkitan, ada yaumil ma'ad, yaumil ba'ats. Orang-orang yang terpengaruh dengan falsafah ni, dia cuba lagi nak kepada falsafah tadi. Sebab bijak ni. Maka dia kata memang ada hari kiamat, betul. Tetapi bila kita bangkit, tidak dengan jasad dah. Jasadnya akan hancur lebur, makanan ulat di dalam kubur. Yang bangkit hanya roh. Maka sebab tu roh ni hanya sikit saja Tuhan buat. Tubuh saja yang banyak. Sudah. Tu contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, roh dia satu je. Tapi jasad dia banyak. Jasad Abu Bakar, jasad cucu dia, cicit dia. Jadi kalau dia meninggal, mati,
Roh dia tu masuk di tubuh cucu dia ke, mati pula, masuk pula. Tu gitu. Macam saya sekarang ni, tubuh Ahmad Faiz ni. Roh tak tahu roh siapa apa ni. Roh Sayyidina Umar boleh jadi. Bayangkan tahun mana boleh jadi. Boleh jadi. Hak ni. Nah, sesat di dalam ajaran akidah. Azan dulu. Azan lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha. Syahadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Syahadu anna sayyidana Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dammah salatul qa'imah ati sayyidina syarafa wa darajatul 'ala wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu. Baik. Jadi kalau orang tak mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana? Kufur tu siapa yang tikak lagu tu? Jangan main. Nah, kata dalam kitab Jawharatul Tauhid, dia kata dalam kitab Tuhfatul Murid syarah Jawharatul Tauhid, dia kata bithalathatin kafara al-falasifatul 'idah idh ankaruha wa hiya al-muthbatah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu 'awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan puak falasifah. Pasal apa? Pasal puak falasifah ni mengingkari tiga perkara yang sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana pertama? Ilmun bijuz'i, ilmu Allah, pengetahuan Allah dengan secara detail pada segala perkara. Kata puak falasifah, tidak. Allah hanya tahu dengan secara kulli, umum. Nah, umum gitu je. Contoh rambut ni, Allah Ta'ala tahu rambut. Tetapi berapa helaikah rambut ada atas kepala kita? Para sahabat kata Tuhan tak tahu, tu banyak sangat.
Sakit kepala nak bila selah-selah ni. Kufur siapa yang etika lagu tu. Ilmun bijuzi. Wa hudusu awalimi. Baharu alam. Para saya kata tidak. Alam ini qadim. Semula jadi. Beginilah tabiatnya. Macam kita duduk mengaji sains ni lah. Budak-budak sekolah kita, anak-anak kita. Air hujan daripada mana? Air hujan ni datang daripada matahari, sedup air yang ada di bumi, naik ke atas, jadi uap, kemudian lama sangat berkumpul jadi awan, berat, tu jadi hujan. Itulah air hujan. Kita mengaji itu kan? Sains, betul tak? Turun naik. Ni kita semula. Allah miskinnya Tuhan. Macam kerajaan Malaysia kena kita semula. Gitu kan? Padahal Allah Ta'ala jadikan air hujan tu daripada langit. Betul tu. Daripada tidak ada kepada ada. Ijadul mungkin minal adami ilal wujudi. Bukan matahari seduh air di bumi naik ke atas jadi uap, lama-lama berkumpul jadi awan, berat-berat, turun air hujan pula. Lepas tu seduh pula, naik pula, turun, naik. Itu tabi'iyah dia bang. Gitulah alam ni. Kufur. Siapa yang etika gitu? Jangan main. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit kita akhirat kelak dengan jasad yang mana sebelumnya kita adalah mayit, bangkai. Bila ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik dengan jasad. Kata falsafah kata tidak. Jasad sudah makanan ulat di dalam kubur, hancur lebur, maka yang bangkit hanya ruh saja. Ruh saja. Pasal tadilah roh satu, tubuh banyak, nak bangkit macam mana seketak? Roh jadi nama masa, sudah. Tubuh banyak. Getayangan roh dia nak masuk ke mana ni? Sudahlah. Akhirnya tak ada lah jasad, roh saja nak bangkit. Ini akidah ni siapa yang etika? Kufur walau dia semaya, walau dia puasa, walau dia sangka dirinya Islam. Allah. Sebab tu tak boleh buat main-main ilmu. Terutama ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu. Gaul ni banyak ni. Di Kota Damansara ada satu orang hamba Allah. Hamba selalu cerita dalam kuliah-kuliah. Sebagai taghrib untuk orang sedar bahawa sebenarnya mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah ahli sunnah jamaah bukan perkara sambil-sambilan. Ada orang tu dia cerita, dia tu satu orang tak syekh tarekat. Kau orang lain ni berahi tarekat. Bukan kita anti, tapi nak ayatnya malah nak mengaji. Sebab ni lambat cara mengaji. Cara menadah, belajar satu persatu ni lambat. Cari syekh tarekat lah cepat sikit. Zikir. Sapa pada Allah. Jadi tak syekh dia ni nak cerita tak semaya. Tak semaya. Jadi bila tak semaya, hamba Allah tu pernah tanya pada tak syekh dia, kata, kenapa syekh tak semaya? Apa syekh tak semaya? Jadi syekh dia ni jawab. Dia kata bermula sembahyang itu ialah sanaman jasmani. Bermula juga macam kitab-kitab Jawi lama itu. Bermula sembahyang itu senaman jasmani. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedar tak ayat ni? Sedar. Kalau rasa nak tweet, nak tulis di Facebook kau kan? Masya Allah ayat ni. Padahal ayat tu terang-terang akidahnya kufur. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah siapa? Akidah falasifah. Tapi kalau tak tahu, Masya Allah berlaku. Itu bahaya jahil ni, duduklah jahil ni sangat-sangat bahaya. Tapi kalau tengok saya kata, kalau abang mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, tak siapa kena tipu berpuluh-puluh ribu, siapa nak bangkrut baru sedar. Dia sedar tu bila duit dia kering lah. Kena tipu kau tak sah nak dia lah. Waktu ambil duit tu nak macam-macam lah. Kita tu banyak lah kalau belakang. Saya kata tak dah habis duit ni kalau abang mengaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni. Masa dia jawab lagu tu penguih napah lalu. Ni syekh apa fardu ain tak lepas ni.
Bukan syekh ni sih dia panggil dah ni. Yang bangkit bertemu Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah falasifuh. Nah, kufur. Siapa yang akikah gitu? Kita bangkit dengan roh dan jasad. Roh serta jasad sekali. Tengok. Maka betul kata Imam Ghazali. Wa alaihi ay wa alal ilmi al-madaru. Di atas ilmu ni lah berputar segala perkara di dalam agama. Bunyi lajian ni. Boleh lagi sikit lagi. Boleh dah? Sikit dah. Wa'lam kata Imam Ghazali. Ketahuilah olehmu. Ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Annal ilma akan bahawasanya ilmu wal ibadata dan ibadat itu jauharani, dua permata intan berlian. Ilmu dan ibadat dua permata intan berlian. Ia tak boleh pisah dua tu. Ada orang berahi ibadat, ilmu tak berahi. Ada orang berahi ilmu, beramal malah. Ada juga gitu. Ia tak boleh, kena dua-dua. Ilmu dan ibadat. Dua-dua ni permata. Li ajlihima, kerana ilmu dan ibadatlah. Karena adalah kullu ma tara, tiap-tiap yang barang yang engkau lihat, wa tasma'u dan engkau dengar, min tasnifil musannifina, daripada karangan ulama-ulama yang mengarang, wa ta'limil muallimina, pengajaran orang-orang guru-guru yang mengajar, wa wa'zil wazi'ina, dan peringatan tukang-tukang yang memberi peringatan, wa nazarin nazirin, dan kajian mereka-mereka yang mengkaji. Jadi nak ayat kata, kerana ilmu dan ibadat ni lah, apa sahaja yang kita dengar daripada ulama mengajar ke, karangan kitab-kitab ulama dan peringatan orang-orang yang memberi peringatan, kajian para alim ulama intelektual, kerana dua ni, ilmu dan ibadat. Kitab ulama beratus ribu, beratus juta ulama duk tulis karya tafsirnya, hadisnya, fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya, semua tu untuk apa tu? Ilmu dan ibadat. Guru yang mengajar. Untuk apa tu? Ilmu dan ibadat. Dua ni. Tu. Tukar-tukar syarah, tukar-tukar penceramah, pemberi peringatan. Untuk apa tu? Ilmu dan ibadat. Dua ni. Bal bahkan kata Imam Ghazali, li ajlihima, kerana ilmu dan ibadatlah unzilatil kutubu wa ursilatir rusulu, diturunkan segala kitab-kitab daripada langit, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Quran, dan segala suhu-suhu. Karena ilmu dan ibadat. Betul tak? Karena ilmu dan ibadat. Kitab-kitab ulama karang ni tak wujud kalau tidak diturunkan Quran. Ni ambil daripada Quran belaka lah ni. Tu. Dan diutuhkan Rasul untuk apa? Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Bal li ajlihima, bahkan kerana ilmu dan ibadat ni lah khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi, diciptakan oleh Allah segala langit dan bumi dan apa di antara langit dan bumi daripada makhluk kerana ilmu dan ibadah. Mana? Wa ta'ammal, dan hendak kamu ta'ammul, makna perhati dengan cermat. Ayatain, dua ayat, fi kitabillah azza wa jalla, di dalam Al-Quranil Karim. Mana? Dua ayat. Ihdahuma, satu daripada duanya, qauluhu, ila firman Allah Ta'ala jalla zikruh, yang agunglah oleh sebutannya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Ayat yang membaca di awal tadi. Allah allazi, Tuhan yang khalaqa, menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Dia perkataan Arab ni, khalaqa, ijad, minal adam ilal wujud. Ya gitu. Kalau Tuhan kata ja'ala, itu dia panggil apa? Sayruratu syai', merubah kelakuan sesuatu. Menjadi tapi Tuhan ubah kelakuan sesuatu. Ya, bahasa Arab ni dia terlalu kaya makna dia. Kalau fatara, Allah Ta'ala jadi tanpa ada plan, tanpa meniru. Bukan Tuhan buat bumi ni tiru bulan. Bulan tiru mustari, bukan.
Memang bumi lah. Gitu. Bukan duk tiru. Gitu dah. Itu bahasa Arab, dia terlalu kaya. Contoh ayat kita boleh nak nampak kan? Tuhan kata ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei nasia, inna khalaqnakum, kami yang menciptakan kamu daripada tidak ada kepada ada, min zakarin wa untha, daripada laki-laki dan perempuan. Tok Adam dan Nek Hawa. Jadi sebab tu Tok Adam Nek Hawa tak ada siapa dia boleh dakwa dia tu Melayu ke Cina ke Sia ke Arab, tak ada. Siapa dia boleh mana? Tok Adam Melayu dekat sini. Nek Hawa pula Cina ada. Tak boleh. Semua tu daripada tak ada kepada ada, Tok Adam Nek Hawa lah. Tapi waja'alnakum, kami ubah rupa-rupa kalian. Tu ja'alnakum syu'uban, akan pelbagai bangsa, wa qabaila, dan pelbagai etnik keturunan kabilahnya, lita'arafu, hikmatnya lita'arafu, supaya kalian saling berkasih sayang, dia panggil. Lita'arafu tu saling mengenal. Tapi dia panggil apa? Min itlaqil awal wa iradatil akhir, dia panggil. Sebut awal tapi nak akhir. Mana? Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya kenal, buah daripada pokok tu cinta. Tak kenal maka tak cinta, tua-tua kita kata itu. Betul sungguh tu. Li ta'arafu ay li tahabu, supaya kalian saling mencintai. Gitu. Tu bahasa Arab, dia begitulah. Baik. Allah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit, sab'a samawati. Allah hak cerita, langit ada 7 lapis. Wajib kita percaya. Tu kita pergi kedok dengan roket Apollo, pergi duk kira langit betul kedok 7 lapis. Hak tu top dolly kat sini. Usah percaya lah tu. Wajibnya kita beriman. Langit 7 lapis, wa minal ardi mislahunna, dan bumi pun Tuhan buat seumpama langit. Ini 7 lapis. Hak ni boleh. Kita duk korek nak cari air, bor dengan air kau berapa. Dalam bumi ni punya ada air. Korek lagi. Kerah pula. Okey, kita mengaji sains tu. Rupa-rupa bumi ni ada lapis-lapis dia. 7 lapis. Betul sungguh kan? Tengok. Yatanazzalul amru bainahunna, diturunkan segala khijab di antara langit bumi. Tuhan buat langit 7 lapis. Tuhan buat bumi 7 lapis. Dan segala perkara hak Tuhan buat di antara langit bumi ni, kita boleh duk tengok matahari, bulan, bintang, panas, sejuk, hujan, banjir, kemarau. Orang ni bahagia, suka, duka, kaya, miskin, gapo, semua. Apa saja hak berlaku ni di antara langit bumi ni. Apa hikmat Tuhan buat ni? Lita'lamu. Itu dia panggil lamu lita'lil hikmat juga. Hikmatnya supaya kalian tu mengetahui. Supaya kalian tu tahu. Nak tahu, kena mengaji. Orang tak mengaji baca, nak tanya weh. Boleh baca tak agak-agak? Orang panggil buta huruf. Orang tua-tua hak buta huruf, dia tak mengaji ABC, mengeja kereta api, nak eja lagu pun tak. Sebut boleh, kereta api boleh sebut. Tapi suruh eja kah, ro, bengong pakai sudah dia tak tahu huruf kah tu gapo, ro tu gapo, tu buta huruf. Jadi kalau orang tak mengaji, dia start kereta tu nak pergi ke Alustan. Contohlah kita kata nak pergi ke Alustan. Tujuan nak turun rumah ni nak pergi ke Alustan. Di jalan, sepanjang jalan tu ada tak orang letak signboard tulis Alustan berapa kilometer lagi. Ada tak? Agak-agak dia ni reti baca boleh tahu tak berapa kilometer nak pergi Alustan. Mereka tak belajar. Dia tekan minyak setekan-tekan tak berik-berik. Apa ke Bangkok tu? Turun-turun apa khabar? Sawadika. Bukan apa khabar sini. Mana Sawadika? Ini Bangkok. Saya nak pergi Alustan. Tak tengok kau tepi jalan tu tulis berapa. Kata hamba tengok dah cuma ambung buta huruf tak kerti baca tu kan. Sebab tu jadi siapa ke Bangkok ni. Jadi sesat apabila kita ni tak reti, tak tahu, tak mengaji. Kita samalah agama pun begitu juga. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, segala perkara yang berlaku atas muka bumi ni hikmatnya supaya kita reti, kita kenal Tuhan, kita tahu.
Tiba-tiba kita tengok ayat-ayat Tuhan ni ayat Tuhan juga ni berlaku. Ya, ayat Tuhan ni dua aku. Ayatullah Quraniyah. Ayat Tuhan bahasa kita kena baca. Ayatullah kauniyah. Ayat Allah Ta'ala kejadian makhluk ni. Tu ayat Allah Ta'ala juga. Tapi kita tengoknya. Sudah. Padahal Tuhan kata litaklamu, supaya kamu tu tahu. Tahu apa? Annallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah tu di atas tiap-tiap makhluk, dialah zat yang bersifat dengan sifat berkuasa, dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa, dia maha berkuasa apa sahaja ke atas makhluk dia. Gitu. Supaya kena Tuhan. Itu hikmah. Tapi oleh kerana kita tu buta mata hati, maka kita tengok gapo saja Tuhan buat ni kak, pakai duduk tengoknya begitu dia lah. Ini bibir ni buta mata hati. Tuhan kata faman kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta mata hati di dunia. A'ma yang pertama a'mal basirah dia panggil, buta mata hati. Fahuwa fil akhirati a'ma. Akhirat dia akan buta pula sekali lagi. Buta apa pula akhirat? Buta mata kepala. Buta basar dia bang. Jadi siapa buta mata hati di dunia, buta mata kepala akhirat. Buta mata kepala di dunia, bila tu buta mata kepala akhirat. Sebab buta mata kepala di dunia ni sebagai ujian. Tak teruk mana. Walaupun teruk lah, nak jalan, nak litah jalan kena ada orang tolong. Tapi tetaplah ada kan. Tukak ke, anak ke bibik. Betul tak? Di dunia ni. Akhirat kalau buta mata kepala, siapa nak tolong? Kalau kita mati di mana ni? Gombok. Kampung Samudera. Kau apa dia bang? Kampung Samudera ni. Taman Samudera. Kampung Samudera. Taman Samudera. Kalau kita mati sini, tiup sangka kali yang kedua kita pakai daripada Taman Samudera ni lagi ke mana? Dihalau pergi kepada Arafah. Pada Arafah jauh. Bukan duduk dekat, bukan setengah jam. Jalan kaki. Kalau tak ada kenderaan. Bukan pada Arafah sekarang lah Tuhan salib bawa mi baru. Dihalau kita supaya gih, piak godai atas belakang. Nak jalan ke mana? Minta tolong orang bibik. Tolong yang berbuta ni tak tahu nak pergi ke mana, halau lik jatuh tak tahu nak pergi. Boleh? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari tu mak pak tak kenal anak tak kenal mak pak, saing tak kenal sahabat tak kenal siapa, masing-masing terkaya daripada urusan orang lain. Masing-masing cara hadir sendiri. Agak-agak ke mana ni? Ni supaya kita jangan sampai jadi buta mata hati kita di dunia. Tu sesat, wa adallu sabila, sesat jalan dia. Kalau tanya Tuhan, lima hasyartani a'ma, Tuhan, apa mu bangkit aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira, pada aku di dunia boleh tengok, boleh celak tengok. Tuhan kata atadka ayati, sesungguhnya telah datang ayat-ayat aku. Ayat Quran pun mari. Hak langit bumi yang Tuhan duk buat sehari-hari kita duk tepuh susah payah suka duka apa sahaja depan mata kita berlaku ni. Yatanazzalul amru bainahun. Tadi tu ayat Tuhan juga. Tapi fanasi mu lupa. Atau mu lupa dengan mana mu buat tak hira, itu makna. Bukan lupa tak ingat. Kita pun banyak juga tak ingat. Kuliah tu kadang-kadang tukar tak jumpa lakum dinukum kuliah ni. Makna tak ingat, lupa situ buat tak hira. Gitu. Tak hingga. Wa kadzalika yauma tunsa, seperti demikianlah kami hari ini waktu tak hingga kamu. Sudah. Tu jadi mudah-mudahan kusmillah ni. Lama-lama tak boleh juga. Ambo ni bukan tetap sini. Mai gati lama lebih semangat pada hak asal berat. Mudah-mudahan kita semua dapat apa? Dapat Allah panggil manfaatnya pada malam ni, iaitu agama kita dibina di atas ilmu. Dan ilmu apakah yang mesti kita kena cakna titik berat? Pertama-tama tidak lain tidak bukan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Amal sebut totok saja tu. Pasal apa?
Pasalnya kalau kita mati hari ini dah kena soal. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka. Selalu dah. Soalan bocor, jawapan pun bocor. Nah, bukan soalan saja bocor, jawapan pun bocor dah. Tapi nak jawab bukan jawab hafal dah. Ya, jawapannya dengan intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal fil akhirah. Tuhan menetap, Tuhan tolong agama Tuhan, Tuhan tolong mu. Tuhan tetap ke orang teguh ke jawapanmu. Tuhan teguh ke jawapan orang mukmin dengan perkataan yang teguh. Mana perkataan yang teguh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu membahaskan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya apa yang kita sebut dengan betul. Sebut kena betul juga. Makna yang kita i'tiqad pun kena betul, tepat, real Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana hak ni terpenting sekali. Belum tiup sangkakala yang kedua, belum kita dihalau kepada mahsyar, belum ditimbang neraca amal, belum diberi buku catatan amal, dalam kubur alam barzakh sudah dihisab tentang akidah pegangan kita. Nah, Allahu Rabbi Rabbi Allah Muhammadun Nabi, nah, wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal muslimuna ikhwani wa man hadzal rajul. Siapa laki-laki ni dibawa data suratu Muhammadin. Maka nak jawab huwa sayyiduna Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni semua ni memerlukan kepada pengajian ilmu mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak usah carilah makrifat maklifat hak lain tu. Banyak hak karut dah ni. Banyak karut. Cukup mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu cukup dengan akidah saja. Mesti dituntut juga ilmu fiqh, ilmu fiqh. Sebab Tuhan, bila kita kenal Tuhan, Tuhan hak kita kenal tu dia suruh gapo? Dia suruh semaya, suruh puasa, suruh haji, suruh tutup aurat, suruh jual beli harga riba, maka kita kena mengaji. Lagu mana nak semaya, lagu mana nak puasa, lagu mana nak jual beli, lagu mana nak minjam. Maka jangan ditinggal ilmu fiqh. Jangan tinggal. Lepas tu yang terpenting juganya ialah tentang batin bagi ibadat tadi. Mana? Ubudiyah dan ubudah. Maka ilmu yang tidak lebih penting juganya ialah ilmu akhlakul karim ataupun disebut ilmu tasawuf. Nah, maka tiga ilmu ni dengan hak batas kefarduainannya wajib ala kulli mukallafin. Atas tiap-tiap mukallaf, tak kira siapa, dia minat atau tak minat, wajib dia kena mengaji. Tu sebab fardu ain. Macam sembahyang isyak mana? Minat ke tak minat kena sembahyang. Tak boleh saya kalau isyak ni tak berapa minat sangat ustaz, kalau maghrib minat juga sembahyang. Dia tak kira gitu hak fardu ain ni. Nah, mu minat ke mu tak minat, berahi ke tak berahi, kena sembahyang bab fardu ain. Samalah ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Minat ke tak minat wajib kena mengaji sampai ke mati. Nah, adapun ilmu lain, nahwu, sarah, balaghah, ma'ni, bayan, badi', istiqaq, wadhu', usul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, masalah hadis, ilmu mantiq, ilmu bahthul munazarah, atau ilmu diniyah, wal ulumul arabiyah, fizik, kimia, biologi, matematik, memok. Hak tu semua, hak tu boleh minat, boleh tak minat. Nah, saya biologi minat, fizik tak berapa minat mana, ikut umum. Hak tu tak apa. Atas minat tak minat tak apa. Nah, tapi tak apa pun ada juga fardu kifayah di sana tu, kena jaga-jaga. Nah, sebab kalau tidak ada orang yang menunai, bimbang-bimbang takut jadi fardu ain. Ya, fardu kifayah ni bukan start di fardu kifayah. Dia start di fardu ain. Orang mati, kita kena tanya, siapa urus jenazah dia tu? Anak beranak dia. Alhamdulillah. Siapa? Pihak hospital. Selesai, baru fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Bila sudah ada yang menunai di dalam jarak dua marhalah yang mengharuskan qasar, maka barulah gugur kewajipan fardu ain jadi fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Bukan kata mamat mati dah weh. Ya ke? Innalillahi wa inna. Pas apa dia hok urus jenazah ya? Adalah tu. Siapa adalah tu? Adalah tu siapa? Adalah tu biarlah ke dia. Seboleh duk buruk dalam rumah, busuk bangang.
Dosa habis kapur 2 marhalah tu. Kenapa? Sebab tinggal tajhizil mayyit. Hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu ain dia. Sama juga. Nahu, sorah, ma'ani, bayang, badek, istiqaq, waduk, segala ulumud diniyah, ulumul arabiyah kita sebut tadi. Begitu juga ulumud dunyawiyah. Sama juga. Ada fardu kifayah. Ngaji medik, farmasi dan sebagainya. Hak ni kalau sudah ada yang menegak, menunai, barulah jadi fardu kifayah. Saqatat anil baqi. Nah, tapi 3 tadi fardu ainin. Minat ke tak minat, berahi ke tak berahi, suka ke tak suka, kena tonyoh juga, mengajilah juga. Dan ini, itu makna fardu ain. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat sikit sebanyak pada malam ni daripada kitab Minhajul Abidin dapat manfaat, terutama untuk ambo sendiri orang bercakap dan untuk kita semua orang dengar pada malam ni, insya-Allah. Jadi saya kira cukup saja setakat ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, karena surau ni kali pertama pemarinya, mungkin Ustaz Bukhari ada juga